Warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Sang Hao. Manakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini saya istimewa sikit. Saudara pengurusi majlis ialah MB Negeri Sembilan. Saya sebut kat dia tadi, Amin, kau cakap lama tak nak berhenti, aku tarik kau kat bawah. Jadi terima kasih. Saya sebelum sampai tadi, saya jarang sampai kat Cembung. Selalunya kita berceramah di sebelah kawasan bandar sikit kat Rantau kan. Jadi saya masuk kampung tadi. Saya tengok sunyinya lah, tak ada kereta sangat, tak ada apa. Aku cakap malam ni mesti ada 10 orang je mampu aku malam ni. Tapi Alhamdulillah, kalau bagi mereka yang menonton di luar, ceramah di Cembung, Rembau ini dibuat di Padang. Alhamdulillah cuaca baik dan Alhamdulillah penuh semua. Saya masuk daripada belakang, di depan penuh, ada juga yang duduk di tepi-tepi. Ini gambaran yang baik, sebab itu Tok Mat sampai sekarang tak keluar Rembau lagi saudara-saudari. Ni yang hadir ni, terutamanya yang Melayu ni, saya nak tanya, korang ni tak takut nak pergi neraka? Melaka kan. Sebab saya kempen macam mana, tak apa, kita masing-masing ada kekuatan, kelemahan kita, kita bagi penerangan, kita tampilkan macam saudara Amin sebut tadi, kita cuba yang terbaik di pihak PKR dan PH untuk kita tampilkan calon-calon yang baik. Amin bertanding di Port Dickson sendiri, insya-Allah. Saudara Ustaz Noor Azman bertanding di Kuala Pilah, calon-calon PKR, dan saudara Jufitri bertanding di Rembau. Memang kita cuba yang terbaik untuk pastikan calon-calon ini jenis yang insya-Allah boleh buat kerja, jenis yang bersih, jenis yang bila pergi ke parlimen tidak memalukan orang Rembau. Masalah saya yang saya jadi macam jaki sikit dalam 2-3 hari ni, sedang kita berkempen, kita cuba yang terbaik tumpu soal rakyat. Soal gaji, soal ekonomi, soal kemakmuran, dan tonggak kemakmuran negara itu tak boleh lari daripada persefahaman dan saling hormat menghormati sesama kaum. Bila kita bercakap soal Malaysia yang pelbagai dan dalam kepelbagaian itu ada kekuatan kita, dia bukan soal untuk mendapat undi Cina, saudara-saudari. Kita memang dah dapat undi Cina dan undi India. Tak perlu dah lagi sangat sampai nak dapat undi Cina dan undi India. Yang saya selalu tegaskan ialah, kita ni negara yang kecil, bangsa yang sedikit, hanya ada 32 juta orang rakyat Malaysia saja. Kalau kita nak ke depan dan perbaiki keadaan yang ada sekarang, kita perlukan semua orang. Melayu pun kita perlukan, Cina pun kita perlukan, India pun kita perlukan. Hanya apabila setiap kaum dan kumpulan ini kita boleh dapatkan yang terbaik daripada mereka, barulah mereka boleh menyumbang kepada masyarakat, kepada ekonomi, baru kita sama-sama saling sejahtera. Benda itu jelas. Kempen PKR dan PH setakat ini 100% pasal soal itu, sebab kita ni nak ke depan untuk kita pastikan yang muda terutamanya ni hidup dia lebih baik daripada kita. Sebab itu saya jaki UMNO lain cerita lah, memang saya pun tak sentuh sangat dah UMNO ni, sebab UMNO ni kat mana sekarang? Senyap sangat kan. Saya masuk kampung semua, kesian pun ada juga sebab kita telah berdepan dengan UMNO ni kalau PKR daripada 1999. Jadi kita faham UMNO ini ialah satu parti yang besar, cukup kuat, bertapak di kalangan pengundi Melayu. Tapi dek rosak pemimpin dia. Sebab itu lepas 20 tahun saudara-saudari, UMNO berada dalam keadaan yang cukup bahaya sekarang.
ingatan kepada saya dan simpati saya kepada kawan-kawan dalam UMNO. Ingatan kepada saya bahawa parti hebat, kuat macam mana pun, tapi kalau kamu ada pimpinan yang rosak, pimpinan yang bila dia berada di atas tu dia tak fikir pasal rakyat dekat bawah, lama-lama sekuat-kuat parti macam mana pun, sedikit demi sedikit dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya, mereka akan dipinggirkan oleh rakyat. Ingatan, terutamanya sebab Negeri Sembilan ini di bawah PH. Ingatan supaya kalau kita menang dan dalam 4-5 bulan, 6-7 bulan kita masuk pilihan raya negeri, kita menang pilihan raya negeri, insya-Allah sekali lagi ingatan kepada saudara Amin bahawa kita datang dari rakyat, kuat macam mana pun, kamu dikelilingi oleh orang kaya macam mana pun, kalau kamu mula lupa diri, maka rakyat akan tinggalkan, sama seperti yang berlaku kepada UMNO. Sebab itu saya sebenarnya simpati dengan Tok Mat. Saya hormat Tok Mat. Kalau boleh, kalau saya ni orang UMNO, saya undi Tok Mat sebagai presiden. Saya tak ada masalah dengan Tok Mat sebagai seorang pemimpin. Sebab itu saya beritahu kepada Amin, tengok nasib yang berlaku kepada Tok Mat. Orang suka dia. Kalau orang Rombau ni, terutamanya sebelah rantau tu, memang suka kat dia. Saya faham. Tapi rakyat cerdik. Rakyat tahu kalau macam mana pun dia orang suka kepada Tok Mat, akhirnya yang berkuasa adalah Zahid Hamidi. Yang berkuasa adalah, masih lagi, saya rasa yang kot dalam hotel kat Kajang tu masih lagi berkuasa sehari-hari. Jadi Tok Mat macam mana pun, akhirnya dia nak membawa perubahan dalam UMNO, yang kalau perubahan itu berlaku, baru boleh tolong rakyat biasa macam kita. Orang di Rombau pun nampak, orang Nenggori pun nampak, rakyat Malaysia pun nampak, baik macam mana pun pimpinan dalam UMNO Barisan Nasional. Sebab rosak itu bermula daripada atas dan rosak itu sangat sukar untuk diperbaiki. Sekarang, undi Tok Mat macam mana pun, bubuh Tok Mat macam mana pun, Tok Mat akan terkapai-kapai juga, tak ada kesan kepada rakyat. Sebab itu soal UMNO tu saya tak sentuh sangat. Saya lebih simpati daripada segala-galanya sebenarnya. Tapi yang saya bimbang, yang saya jaki sikit ni, bila saya tengok dalam keadaan pengundi Melayu terutamanya mula menjauhkan diri, beralih daripada UMNO Barisan Nasional, sebab kita sebagai Pakatan Harapan habiskan 20 tahun tunjukkan cara dan juga pelbagai jalan lain untuk tolong rakyat. Yang ambil kesempatan ialah ada satu lagi gabungan, iaitu Perikatan Nasional. Saya tak ada masalah kalau ada gabungan banyak-banyak pun tak apa. Itu hak masing-masing. Lagi banyak parti politik, lagi bagus, kerana masing-masing bersaing. Yang jadi ketuanya ini adalah rakyat. Lagi banyak parti, lagi banyak tawaran, lagi banyak calon bersaing, lebih baik untuk rakyat. Tapi kita mestilah berkempen dan cuba memikat rakyat dalam keadaan dan suasana yang baik, yang sihat, yang tidak memudaratkan. Saya ada masalah kalau contohnya, walaupun kita gelak, saya tanya tadi, ni yang datang ramai-ramai ni nak pergi neraka ke tidak ni? Saya ada masalah kerana kempen PAS dan Bersatu kebelakangan ini yang terlalu berbau perkauman, mengalahkan UMNO sendiri. Dia setakat untuk dapat undi, dia tak sedar sebenarnya kesan berpanjangan kepada negara. PAS dan Bersatu ni nak suruh orang Melayu buat apa? Nak suruh orang Melayu benci sangat kepada China ke India? Nak suruh buat apa? Masing-masing ada perbezaan pandangan. Dalam PKR pun, kita kadang-kadang ada berbeza pandangan. Dengan Amanah, ada berbeza pandangan dengan DAP. Ada benda yang DAP bercakap, kita tak setuju. Sedari-sedari tahu saya mulut laser. Yang saya tak setuju, saya cakap. Tapi itu tidak menjadikan orang Cina musuh kita. Sebab negara ini dibina bersama-sama oleh setiap kaum yang ada. Saya nak bagi satu gambaran. Contohnya,
Kalau contohnya kerajaan semua tu majoriti besar Melayu Islam, macam yang Perikatan Nasional nak kerajaan Melayu Islam. Saudara-saudari, kita dah tengok kesan dia 33 bulan. Kalau sebelum 2008, kita boleh 2018, kita boleh faham lah. Tak pernah ada kerajaan PH. Jadi, bila kita bercakap tentang tukar kerajaan, saya fahamlah kalau orang Melayu yang dekat kampung bimbang. Kalau tukar kerajaan ni nanti, macam nenek saya tak. Saya lama-lama aku, Diva main ikut sekengkau lah. Dulu-dulu masa kempen, dia bimbang satu je. Sebab UMNO masa tu duk beritahu, kalau undi Pakatan Harapan, pesara kerajaan tak dapat pencen. Punyalah dia bimbang, dapat ke tak pencen ni? Dapat tak pencen ni kan? Sekarang saudara-saudari tahu, undi Pakatan Harapan, kerajaan tetap berjalan macam biasa. Pencen dapat. Dulu orang Melayu bimbang, orang Cina pun bimbang. Kalau tukar kerajaan, adakah akan berlaku pertumpahan darah? Saudara-saudari dah nampak, tak ada pertumpahan darah. Tukar kerajaan, walaupun 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, walaupun ada yang tidak selesa, dan saya faham, kerana itu kali pertama pertukaran kerajaan itu berlaku. Tapi kita jangan lupa, ada juga tinggalan-tinggalan yang baik, yang sampai sekarang UMNO, PAS dan Bersatu tak berani nak ubah lepas Pakatan Harapan buat. Kita tinggalkan mekanisme harga minyak yang baik. Sampai sekarang dia tak ubah. Sebelum itu macam-macam dia buat. Potong subsidi, tukar harga minyak tiap-tiap minggu turun naik. Atas 22 bulan Pakatan Harapan memerintah itulah sampai sekarang harga minyak yang kalau ikut formula UMNO dulu sepatutnya RM4, sekarang kita masih lagi bayar RM2.50. Ada baiknya. Tapi orang Melayu juga dah tengok, selepas kerajaan Pakatan Harapan yang berbilang bangsa itu 22 bulan dijatuhkan, kita ada 33 bulan kerajaan majoriti Melayu Islam yang PAS Bersatu. UMNO dah cakap ni. Apa tinggalan kerajaan 33 bulan ini? Kita ditinggalkan dengan jumlah kematian yang paling banyak selama sejarah negara kita. Muhyiddin boleh kata, oh saya buat dengan baik, saya adalah Perdana Menteri yang paling baik menguruskan COVID di dunia. Saya nak beritahu Muhyiddin, jangan cakap dengan ahli politik. Kamu cakap dengan keluarga 36,000 orang yang meninggal itu. Beritahu kat dia, apa perasaan setiap keluarga itu bila ahli keluarga dia meninggal maut masa COVID. Ahli politik boleh cakap aku hebat sana, aku hebat sini, tapi akhirnya tugas kerajaan, tugas Perdana Menteri, tugas Menteri Besar ialah macam mana kesan kita kepada rakyat biasa yang biasa. Cuba beritahu kepada setiap satu daripada 36,000 orang yang meninggal, keluarga mereka yang tinggal kat belakang ni, beritahu ke anak mereka. Sebenarnya aku dah baik dah. Cuba beritahu, mak ayah mereka takkan kembali. Jadi kalau saya faham perasaan mereka. Kamu ahli politik boleh cakap besar, tapi mak ayah saya takkan kembali, hidup saya takkan jadi sama dah sampai bila-bila. Kalaulah kerajaan yang mentadbir masa itu lebih cekap, mungkin mak ayah aku, adik-beradik aku tak melalui pengalaman itu. Muhyiddin boleh kata dia hebat, kerajaan Melayu Islam hebat. Tapi zaman itu jugalah yang berpuluh-puluh ribu keluarga peniaga kecil yang gulung tikar. Orang tanya saya, kenapa penting sangat soal, saya bising sangat soal gulung tikar. Semua orang kata biasalah, masa tu dia penjaja kecil. Tutup sekejap, buka sekejap, tutup sekejap, buka sekejap. Saudara-saudari, peniaga kecil bukan macam syarikat besar modal ratus-ratus juta. Dia nak buka satu gerai, dia kena habis 2-3 ribu ringgit. Itulah modal dia seumur hidup. Kalau dia berniaga tiap-tiap hari, itu jarang sangat dia dapat untung sampai dia kaya. Cukup untuk dia menampung kos dia tiap-tiap hari je.
Jadi kalau simpanan dia itu telah dirosakkan kerana gulung tikar sebab ekonomi tidak diuruskan dengan baik selama 2 tahun kita mengalami COVID, mana mungkin dia boleh cari balik 2-3 ribu untuk bertapak balik. Itu yang berlaku di seluruh Malaysia. Sebab itu saya nak ingatkan yang Melayu, terutamanya dalam pecutan terakhir, seminggu terakhir kita nak masuk pilihan raya. Saya dah menguruskan 5 pilihan raya untuk keadilan dan PH. Saya tak pernah tengok permainan perkauman yang paling teruk macam ini, saudara-saudari. Kita dah balik ke zaman 80-an. Kamu masuk parti itu, kamu kafir. Kamu undi yang ini, kamu neraka. Sedang, korang gelak. Okay. Orang kampung takut tau. Sedangkan, isunya sekarang, dia bukan soal kita kena semua kerajaan semua Melayu Islam, saudara-saudari. Kau letaklah kerajaan semua Melayu Islam pun kalau tak pandai mentadbir, kita gali lubang sendiri. Kau letaklah semua kerajaan itu semua Cina, kalau tak pandai mentadbir, gali kubur, saudara-saudari. Yang kita perlukan ialah satu kerajaan yang dianggotai oleh orang-orang yang jujur. Orang yang berlaku adil kepada semua pihak dengan mengambil kira bahawa untuk negara kita ini ke depan, kita tidak ada pilihan kecuali menggarap kekuatan setiap orang. Yang muda, yang tua, yang wanita, yang Melayu, yang Cina, yang India, yang Iban, yang Kadazan. Kita tak ada masa dan kita tak mampu untuk pinggirkan sesiapa pun. Sebab kita dah berada di bawah. Kalau saya selalu bagi gambaran, ini macam nak 100 meter pecut ni, Indonesia dah 50 meter ke depan pecut. Vietnam dah 40 meter. Singapura dah nak sampai-sampai ke ujung dah. Kita tengah cari kasut, nak ikat tali kasut. Saudara-saudari, kita terlalu ke belakang. Sebab itu benda yang rakyat marah tiap-tiap hari ni. Kita sembang pasal telur, orang marah dah. Okey, memanglah kita buat lawak. Apa punya kerajaan? Menteri ada sampai 70 orang. Bincang pasal telur pun tak boleh selesai. Kalau bincang telur pun tak boleh selesai, apatah lagi bincang benda-benda besar. Soal kerangka ekonomi, soal gaji, soal menaik tarafkan mutu pendidikan kita supaya anak-anak kita bukan saja boleh kerja di Malaysia, tetapi mereka menjadi warga kerja dunia. Duduk dekat Malaysia, boleh kerja kat Amerika. Sekarang orang tak pergi Amerika dah nak kerja. Orang duduk dekat Cembung je tau. Duduk kat Cembung, main komputer, boleh kerja kat Amerika. Kalau benda macam telur dengan ayam, kamu tak boleh selesai. Macam mana kamu nak cerita nak naik taraf mutu anak-anak muda kita supaya mereka bukan lagi bincang pasal Melayu, Cina, India ni. Dia bincang macam mana nak duduk dekat Cembung tapi kerja untuk syarikat di Jepun. Itu cara dia. Tapi sebab itu kempen kali ini cukup membimbangkan saya dalam pecutan yang terakhir. Saya faham kenapa PAS, UMNO bersatu main semua permainan perkauman ini. Kerana apabila mereka sudah bankrupt modal, mereka tidak ada rekod yang baik untuk 33 bulan untuk tunjukkan kenapa perlu undi kerajaan yang bermain perkauman. Dulu dia kata, tukar kerajaan Pakatan Harapan boleh khianat. Tak apa, khianat mandat rakyat tak apa. Demi kepentingan negara, sebab negara kita ini perlukan kerajaan Melayu Islam yang majoriti Melayu Bumi Putera semua. Dengan kerajaan begitu dia akan jadi stabil, dan dengan stabil maka kerajaan akan jadi lebih baik. Rakyat semua lebih sejahtera. Stabil kepala hutang kau. Yang menjatuhkan kerajaan mereka, saudara-saudari. Yang bergaduh sesama sendiri, mereka saudara-saudari dah duduk dalam kerajaan, bergaduh lagi. Sebab itu saya sekarang duk tengok kan. Saya tunjukkan surat daripada Kementerian Kewangan, petik nama Perdana Menteri, beritahu kepada Kementerian Alam Sekitar dan juga Air,
bahawa satu syarikat kroni UMNO yang dapat projek berbilion-bilion dalam 5-6 tahun ini dilantik untuk projek tebatan banjir, surat dikeluarkan 1 hari sebelum parlimen dibubarkan. Saya keluarkan surat itu, satu ialah bukan soal modal politik, soalnya ialah kerana pegawai-pegawai kerajaan sekarang ni tengah bimbang. Sebab dia dah tengok dah dalam 2-3 bulan yang lepas, segala jenis tender, 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion diberikan ni, rundingan teruslah syarikat ini. Jadi dia bimbang dengan tekanan yang ada ini, perkara itu akan berterusan. Sedangkan syarikat itu, soal dia kroni UMNO itu satu hal. Soal yang dia dah pun masuk mahkamah sebab nak bankrupt, sebab tak bayar kontraktor-kontraktor itu satu hal. Soal dia pernah ada kes mahkamah kerana pindahkan wang bayar kepada Aziz Rahim, satu hal. Mereka takut ini projek tebatan banjir ni, peruntukan besar 15 bilion. Kita hanya ada peluang untuk lindungi rakyat kita daripada bencana banjir dengan baik sekali ni je. 15 bilion ni kalau habis kita nak sakau kat mana dah, lepas tu tak ada dah. Jadi kalau 15 bilion diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang memang bermasalah, projek sedia ada pun tak siap-siap, dekat Ipoh dah 5-6 tahun tak siap. Tanya orang Ipoh. Jadi pegawai-pegawai kerajaan kata, saya minta tolong YB, saya tahu tapi tolong hentikan benda ini. Sebab bila dah berlaku tu, satu generasi akan bermasalah. Kerana projek tebatan banjir, peruntukan sampai 2, 3 sampai jumlah 15 bilion. Tapi kalau projek itu tidak dilaksanakan dengan baik, jadi projek sakit, lepas ini 5, 10, 15 tahun kerja kita tenggelam dalam banjir saja. Jadi saya faham. Sebab itu saya tunjukkan. Saya dah agak dah aku kata lepas ni dia orang berbunuhan sama sendiri. Mula Tuan Ibrahim kata ini fitnah, fitnah tak betul. Bila saya tunjuk surat, PAS dah tukar line sikit dah tukar dah. Sekarang ini PAS desak Tengku Zafrul untuk mula bersuara. Sebab dia kata ini UMNO bukan PAS. Kamu kata kamu stabil. Kamu kata kamu satu kerajaan. Kamu kata kamu sama-sama Melayu Islam boleh menyelesaikan masalah. Bila kita tunjukkan sebenarnya menteri-menteri ni daripada UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, dia soal jadi menteri je saudara-saudari. Bila tanggungjawab itu yang saya persoalkan kepada Tuan Ibrahim, kepada orang-orang PAS. Aku tak sibuklah nak fitnah orang. Kalau Tuan Ibrahim, Tuan Man itu ustaz dekat Cembong, saya tak peduli. Ikut suka dia lah nak buat apa. Tapi kalau kamu Tuan Ibrahim, Tuan Man, saya hormat ilmu agama dia. Tapi sebagai menteri, dia perlukan kepakaran, dia perlukan keupayaan yang lain. Selain, lebih banyak daripada dengan hanya ada tiket saya ustaz, tak boleh persoalkan saya. Sebab dia jaga portfolio yang paling penting. Dia jaga portfolio banjir. Dia juga jaga portfolio yang ada peruntukan paling besar. Iaitu peruntukan untuk bina projek-projek tebatan banjir. Kalau dia kata, dulu dia kata kalau dengan cerita YMDB dulu, sebab tu saya takut sikit ni, sebab saya dah melalui dengan dia, dengan PAS. Masa kita separuh mati lawan 1MDB, masa dia dalam Pakatan Rakyat, dia yang paling hebat atas pentas dengan aku ni. Letih nak dapat, nak tolak jemputan ceramah PAS, suruh turun untuk ceramah 1MDB. Bila dia nak lari daripada Pakatan Rakyat, dia jadi parti sendiri. Dia pula jadi alat mainan UMNO untuk mensucikan bila Najib sakau duit 1MDB. Panggil PAS, Tuan Ibrahim pergi jumpa dengan Arul Kanda. Setakat 2-3 jam, keluar terpampang di muka besar, ana berpuas hati. Jadi kalau pakcik-makcik nak marah kat saya boleh. Tapi saya orang Mak Saleh kata aku dah trauma dah tengok ni. Yang dulu berpuas hati. Sekarang ini, bila saya sebut, portfolio ini di bawah PAS, di bawah Tuan Ibrahim, Tuan Man. Kamu dah tahu, bila kamu buat keputusan untuk bentuk kerajaan dengan UMNO, macam kau tak kenal UMNO, kau dah kenal UMNO ni 70 tahun.
Memang kau tahu UMNO ni sakau duit. Tak pernah ada lagi Perdana Menteri dalam negara kita ni yang kena hantar penjara, masuk penjara sebab sakau duit, hanyalah daripada UMNO. Takkan kau tak tahu? Jadi kamu sekali Menteri Kewangan UMNO, Perdana Menteri UMNO semua ni, takkanlah kamu kalau tahu ada peruntukan berbilion-bilion bawah kementerian kamu, takkanlah sebagai menteri kamu tak rasa tanggungjawab dan amanah saya jaga duit rakyat ini. Soal duit hilang kena sakau tu satu hal. Soal banjir, salah buat projek, 10-15 tahun kita tenggelam. Jadi takkan dia tak fikir macam itu. Sebab itu saya tanya dia. Bukan fitnah. Saya nak ingatkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya nak ingatkan orang PAS. Saya nak ingatkan Amin. Ni Ustaz Nur Azman, Julfitri. Saya nak ingatkan saya. Yang kamu pandai-pandai tawarkan diri untuk jadi ahli politik. Tahukah kamu bahawa sebenarnya amanah itu lebih berat daripada kamu ada outrider kamu. Lebih berat daripada gaji puluh-puluh ribu kamu. Kerana soal kamu jaga duit tu satu hal. Kalau projek tu tak jadi, kalau kamu tak selesai masalah rakyat, sampai bila-bila masalah itu berterusan, bahagian dosa kamu itu sampai kamu dah pencen pun ada juga. Datang daripada mulut PKR, bukan daripada mulut PAS. Sebab itu bila dia sebut, dulu dia kata Ana berpuas hatilah, ni dia kata Ana tak tahu. Sudahlah. Payahlah kita ada yang tak tahu. Sebab itu saya nak sebut kepada kawan-kawan yang menonton. Pilihan raya kali ini adalah satu-satunya peluang kita untuk kita membetulkan balik landasan negara kita. Apa masalah utama negara kita? Masalah nombor satu. Bukan Cina, bukan India, bukan Melayu, bukan soal kestabilan politik. Masalah kita, ekonomi kita terbantut dan menguncup. Masalah kita yang muda-muda keluar universiti mendapat gaji yang lebih rendah daripada 20 tahun yang lepas. Masalah utama kita, 10-15 tahun daripada sekarang, lebih ramai yang abang-abang semua ni akan jadi makcik, kakak, datuk, nenek, yang pencen makin berkurangan dan tak mampu menanggung kos sara hidup, yang simpanan KWSP bila bersara cukup untuk 5-6 tahun saja, umur 70 dah tak ada duit. Itu masalah kita. Masalah itu cukup besar dan saya lagi bimbang menang daripada kalah tau. Saya kalau kalah aku happy je balik. Saya macam biasa. Orang UMNO kata kalah masuk gua. Saya sebenarnya tak nak tanggungjawab ni. Berat. Kalau kalah pun saya okey lah. Saya dah buat tanggungjawab saya dah cuba, saya balik, mungkin peluang orang lain pula. Tak apa. Tapi kalau menang saudara-saudari, semua ini adalah masalah-masalah yang kita tak boleh lari dah. Dia dah menjadi makin teruk dan makin teruk. Soal harga barang ialah soal ekonomi. Soal gaji ialah soal ekonomi. Soal pencen ialah soal ekonomi. Macam mana kita nak jaga yang warga-warga yang nak jadi warga emas ni kan. Sekarang warga perak kot dibanding jadi warga emas. Umur 50 nak jadi 60, 70 kan. Berapa ramai daripada saudara-saudari, adik kakak, pakcik-makcik yang ada yang menonton. Berapa ramai ada 300-400 ribu dalam simpanan pada umur 60-65. Kalau hidup 20 tahun lagi macam mana? Takkan. Betul saya tengok juga kan. Selalunya orang yang berpencen, kalaupun dia kerja besar tak. Habis pencen, bersara, dapat duit KWSP. Katakanlah ada 500 ribu. Dia pun kata, dia tengok 500 ribu banyak tau. Dia pun kata, saya macam ni lah, saya nak buka bisnes lah. Buka bisnes. Buka bisnes, buka restoran. Ambil 500 ribu, bubuh 300 ribu dalam restoran tu. Mari PKP, bankrupt. Habis 300 ribu. Tinggal 200 ribu, nak hidup 20 tahun. Macam mana? Takkan umur 70, nak mula kerja balik. Saya dah cakap lah. Saya Amin, kita orang ni rapat tengok baju pun lebih kurang sama. Dia pakai baju biru, aku pun pakai baju biru malam ni tak. Kita orang kalau boleh, umur 60 lebih ni tak payahlah. Kita bersara lah. Masa untuk kubur. Simple saja, masa untuk kubur. Kan? Tak ada orang yang umur 60, 70 nak mula kerja balik sampai tua. Mahathir je yang macam tu sekali-sekali. Orang lain tak nak semua. Kan? Mahathir nak kerja sampai 90 tahun lebih ni. Tak ada. Saya kalau boleh 60 tahun itu, korang nak jadi apa, jadilah. Saya dah buat, saya cuba.
Maksudnya kalau benda itu tidak boleh diperbaiki hasil sumbangan saya, maksudnya masa untuk orang lain. Kita ni biasalah orang datang dan pergi, pimpinan datang dan pergi. Tanggungjawab kita ialah pastikan yang datang selepas kita itu boleh buat kerja yang lebih baik daripada kita supaya kita boleh bersara. Supaya kita boleh dekat-dekat umur tu fikir pasal mati sikit. Baik Sebab itu saya kata pilihan dalam pilihan raya ini dia bukan soal Melayu, Cina, India. Saya bimbang kalau kerajaan yang kembali itu, kalau kita tak berhati-hati, kerajaan yang kembali itu, gabungannya tu lebih kurang yang sama yang kita ada sekarang. Cuma tukar muka je. Daripada Ismail Sabri jadi Zahid Hamidi. Itu tak apa lagi. Silap-silap hari lagi teruk. Saya bagi satu bayangan. Dengan kempen yang berlaku sekarang, perkauman yang berlaku sekarang dengan PAS dan UMNO, PAS dan Bersatu duk beritahu, tolak UMNO orang Melayu kerana mereka ini sakau duit, tapi undi kami sebab kami tak ada Cina. Bayangkan begini, UMNO dapat 40 kursi, PAS Bersatu dapat lebih kurang 40 kursi, dia campur lagi dengan katak-katak yang ada dekat Sabah, semua campur, dia dapat 115 kursi. Dia buat kerajaan nak ditakdirkan Muhyiddin Yassin kalah dekat Paguh. Pakcik-makcik ingat siapa Perdana Menteri masa itu? Azmin Ali. Azmin Ali. Saya bab lain saya tak hormat Azmin Ali ni. Ya, selalunya okey lah dia kan. Satu kemahiran dia yang saya hormat ialah kemahiran belakang. Bab sailang belakang, main belakang ni Azmin memang pandai. Jadi sebab itu saya kata bagi mereka yang ambil pandangan dan kita tahu memang orang Melayu makin meminggirkan UMNO. Yang itu saya boleh cakap kepada kawan-kawan Cina, India semua, setakat ini pada hari ini semua sumber menunjukkan bahawa sokongan orang Melayu kepada UMNO makin turun tiap-tiap hari. Itu yang saya kata saya jadi kesian, simpati pula. Sebab cepat sangat turun sokongan itu kan. Yang saya bimbang atas permainan perkauman ini, undi Melayu itu bila diugut, diancam soal neraka, soal Melayu Islam, soal perkauman, dia beralih sehingga memberikan PAS dan Bersatu kursi yang hampir sama banyak dengan UMNO. Sebabnya kalau itu berlaku, kita akan dapat kerajaan yang sebiji yang macam kita ada sekarang. PAS bergabung dengan UMNO, bergabung dengan Bersatu, bergabung dengan GRS, semua itu dia buat, kita akan dapat kerajaan yang sama macam hari ini. Dan segala masalah yang ada sekarang ini akan berterusan. Telur akan terus ada masalah. Jadi pakcik-makcik, kalau yang tahun baru Cina beli telur sekarang. Nanti kalau UMNO Barisan Nasional PN ni dapat undi, dia bentuk kerajaan sekali lagi, percayalah jawatan kuasa jihad itu akan terus berjihad, tapi harga telur akan tetap jadi sama, telur akan tetap jadi masalah. Ayam akan tetap jadi masalah. Kalau yang Melayu nak kiasu sikit, raya tahun ini tahun bulan 3, bulan 4 dah boleh simpan telur sekarang. Takut telur tak ada 4-5 bulan lagi. Sebab itu yang paling penting begini ya. Kepada kawan-kawan di Cembong, di Rantau, di Kota, di Rembau, yang di negeri, yang di Port Dickson, yang di Kuala Pilah. Tanggungjawab saudara-saudari buang undi kali ini cukup besar berbanding dengan dulu-dulu. Saya hormat Tok Mat. Tapi kalau Tok Mat ada pun, saya tahu Tok Mat pun tak boleh jawab kalau saya kata Tok Mat, kalau UMNO menang pun dengan berapa kursi sangat yang dia ada, 40 lebih kursi nampak gaya sekarang, macam mana UMNO nak membentuk kerajaan yang baik? UMNO selepas kamu berbunuhan dengan PAS, dengan Bersatu, bergaduh dengan semua, kamu masuk kerajaan sekali lagi dengan PAS, dengan Bersatu. PAS pun macam itu juga. Lepas kamu dah kata undi UMNO ini kafir, undi UMNO ini masuk neraka, lepas itu kamu duduk sekali lagi dengan dia. Akan berulang balik yang macam sekarang, sama-sama kabinet, sama-sama buat keputusan yang itu semua begini. Bila dah kantoi di luar, yang PAS akan kata, oh saya tak tahu, anak tak tahu, tanya UMNO.
UMNO kata PAS, PAS kata UMNO. Akhirnya 5 tahun lagi macam inilah Malaysia. Kalau P. Ramlee hidup, saudara-saudari, akan keluar satu lagi filem P. Ramlee. Sebab itu pilihan kita hanya satu. Sekarang ini Pakatan Harapan berada di paling depan, ada lebih kurang 90 kerusi. Semua maklum balas, baik daripada pihak kerajaan, baik daripada kaji selidik swasta, baik daripada pengalaman kita turun berkempen. Pakatan Harapan insya-Allah dapat 90 kerusi. Soal dia untuk membentuk kerajaan yang lebih stabil, supaya kita boleh terus mula selesaikan masalah-masalah rakyat. Buat keputusan-keputusan yang pedih, susah macam mana pun tak apa. Tapi keputusan itu mesti dibuat cepat. Kerana masalah ekonomi kita teruk. Hanya Pakatan Harapan satu-satunya gabungan yang ada peluang yang baik untuk membentuk kerajaan yang kukuh. Supaya kerajaan tidak berpolitik, tumpu kepada soal rakyat. Sebab itu seminggu yang terakhir cukup penting. Saya rayu, saya minta, saya pujuk kawan-kawan yang masih duk kata, Allah, tapi kalau undi Pakatan ni Cina. Saudara-saudari, saya Melayu, Tok Min Melayu, Datuk Seri Anwar ni Melayu yang dah masuk penjara berkali-kali. Kalau kami sanggup masuk penjara, saudara-saudari, kami ni bukanlah orang yang lembik, lemah, takut. Yang lemah, takut, yang tak nak masuk penjara ni tak ada dalam PKR, tak ada dalam PH. Mereka berada dalam UMNO, dalam bersatu, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari takut, jangan bimbang, sebab saya harap rekod kami setakat ini telah menunjukkan insya-Allah tumpuan kami adalah untuk kesejahteraan negara. Membaiki masalah. Dan untuk membaiki masalah itu, ada pihak yang kadang-kadang Melayu kena akur dengan keputusan kerajaan. Ada perkara yang kadang-kadang China dan India kena akur dengan keputusan kerajaan. Kerana untuk kita ke depan dan selesaikan masalah, kita perlukan setiap kumpulan Melayu, China, India gembeling, garap tenaga kita supaya kita boleh bawa balik negara ini ke atas. Sekarang dah pukul 12. Silap-silap hari nanti calon akan dibatalkan, jadi saya kena berhenti. Saya nak minta begini, saya doakan semua terbaik dalam 1-2 hari akan datang. Cuaca baik, keadaan baik. Saya minta supaya kita sebut kepada semua yang muda-muda keluar mengundi, yang tua-tua, ini untuk masa depan kita. Dan kita tutup dengan yakinkan kita bahawa kita boleh tukar kerajaan supaya kerajaan yang lebih baik mula ambil alih 20 November dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Jadi saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh. Saya sebut Pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Okey? Kita boleh. Kita boleh. Kita boleh. Ayuh. 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 Malaysia. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Sekian, sese, nandri, vanakkam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.